Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Cikgu harap anak-anak pelajar sihat dan ceria pada hari ini. Cikgu Puan Nur Asma binti Cik Abu Bakar, Guru Kesusasteraan Melayu SPM dari SMK Mahmud Mahidin, Tumpat, Kelantan. Pada hari ini, anak-anak pelajar akan bersama cikgu untuk melihat dan membincangkan teknik menjawab bahagian 2 Kesusasteraan Melayu SPM kertas 2215. Baiklah anak-anak pelajar, sekarang kita perhatikan bahagian 2 secara keseluruhannya. Soalan dalam bahagian 2 terbahagi kepada 6 soalan. Pelajar seharusnya menjawab 3 soalan sahaja dan masa yang sepatutnya anak-anak pelajar peruntukkan di sini ialah selama 1 jam setengah. Markah untuk ketiga-tiga soalan yang anak-anak pelajar jawab ialah 60 markah. Baiklah anak-anak pelajar, kita perlu melihat satu persatu. Untuk bahagian A, markah yang diperuntukkan ialah 20 markah kerana anak pelajar perlu menjawab satu soalan sahaja. Di sini, soalan nombor 1 ialah puisi tradisional. Soalan kedua, prosa klasik dan bahagian B pula 20 markah. Soalan 3 iaitu puisi moden atau sajak. Soalan nombor 4, drama. Bahagian C 20 markah. Soalan nombor 5 iaitu cerpen dan soalan nombor 6, novel. Cikgu percaya anak-anak pelajar sudah biasa sebab anak-anak pelajar sudah beberapa kali melalui ujian dan juga peperiksaan, termasuk juga peperiksaan percubaan yang telah berlalu sebelum kita bercuti dahulu. Jadi di sini cikgu sarankan kepada anak-anak pelajar supaya mengisi masa 30 minit sahaja untuk setiap soalan. Ya. Baik, seterusnya kita perhatikan. Baiklah anak-anak pelajar, di sini kita perhatikan soalan bahagian A, soalan 1 iaitu puisi tradisional. Soalannya, baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kita perhatikan syair Bidasari. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit, carikanlah juga. Pergilah berjalan, menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga. Anak-anak pelajar, sebelum cikgu beralih kepada soalan, pembahagian soalan di sini, kita perhatikan ya bahawa pelajar-pelajar sebenarnya lebih senang, lebih minat untuk menjawab soalan 1 iaitu soalan puisi tradisional kerana mereka tidak mahu dan tidak minat untuk membaca prosa tradisional. Begitulah anak-anak pelajar cikgu perhatikan kebanyakannya lebih memilih soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 3. Baiklah anak-anak pelajar, kita perhatikan soalannya. Anak-anak pelajar, dalam slot pada kali ini, cikgu hanya ingin fokus kepada teknik menjawab soalan 1 dalam bahagian A. Soalan 1 adalah soalan yang menjadi pilihan calon SPM. Pelajar tidak berminat untuk menjawab soalan 2 dengan alasan prosa klasik sukar untuk difahami sehinggakan ramai pelajar tidak khatam ketiga-tiga prosa. Baiklah, kita perhatikan petikan syair Bidasari untuk soalan bahagian A iaitu soalan 1, puisi tradisional. Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Syair Bidasari. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit, carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga.
pelajar-pelajar masih ingat tak puisi ni dalam teks mana? Ya, cikgu percaya ya, anak-anak masih lagi ingat. Syair Bidasari adalah puisi terakhir dalam susunan puisi Melayu tradisional dalam teks Nilai Insan. Kita perhatikan soalan 1A. Berikan maksud rangkap 1 dan rangkap 2 syair tersebut. 4 markah ya, markah yang diperuntukkan di sini. Baik, rangkap 1. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kemanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Anak-anak pelajar, soalan 1A adalah soalan puisi klasik. Jadi, kita perlu menukar perkataan-perkataan Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden atau bahasa Melayu standard. Anak-anak pelajar perlu ulang baca beberapa kali. Sila buat rangka jawapan. Baik, kita perhatikan rangka jawapan di sini. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Titah baginda, rangka jawapan yang kita buat di sini ialah raja bertitah. Mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, iaitu ketika ini kepanasan atau keletihan sebagai rangka kita, dan baiklah berhenti kita di sini. Berhenti sebagai rangka jawapan. Jadi syair Bidasari menceritakan tentang raja. Jadi kita perlu mengekalkan bahasa istana yang sesuai digunakan untuk golongan istana. Di sini bertitah adalah bahasa istana yang sesuai kepada raja. Daripada rangka jawapan tersebut, cuba fahami rangkap sekali lagi. Baginda Raja bertitah tentang keadaan hutan yang menyebabkan mereka semua kepanasan atau keletihan dan mereka terpaksa berhenti rehat di situ. Jadi, jika kita perhatikan bahasa yang digunakan dalam rangkap 1 dan juga seterusnya adalah agak mudah untuk kita fahami. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita perhatikan soalan bagi rangkap kedua. Ya, bagi rangkap kedua, berhentilah ia seraya berperi bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Jadi di sini rangka jawapan juga perlu disediakan secara ringkas. Rangka jawapan yang perlu ada di sini, yang kita dapat ambil di sini ialah berhentilah ia seraya berperi, kita ringkaskan kepada berhenti di situ. Ya, mereka telah berhenti di situ. Bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Raja menitahkan 3 menteri untuk mencari air minuman. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita perhatikan pula jawapan bagi soalan 1A. Ini adalah jawapan keseluruhan untuk kita mendapatkan markah 4 markah. Rangkap 1 bermaksud raja menitahkan pengikutnya berhenti rehat kerana mereka telah keletihan. Pelajar telah mendapat 2 markah di sini ya. Rangkap 2 pula bermaksud baginda menitahkan ketiga-tiga orang menterinya untuk mencari air minuman. Juga 2 markah. Jadi markah maksimum yang anak-anak pelajar akan dapat ialah 4 markah. Tapi pastikan pelajar menjawab dalam bentuk esei atau dalam bentuk perenggan. Pelajar-pelajar sekalian, seterusnya cikgu akan membincangkan soalan 1B iaitu tentang gaya bahasa. Untuk menjawab soalan gaya bahasa, pastikan anak pelajar dapat mengingati dan memahami beberapa gaya bahasa yang banyak terdapat dalam puisi seperti asonansi, aliterasi, sinkop, anafora, epifora, responsif dan lain-lain lagi. Ya, termasuk juga bahasa istana. Kita cuba lihat dahulu petikan puisi tersebut. Syair Bidasari ya. Di sini cikgu ambil baris keempat untuk gaya bahasa asonansi sebab asonansi adalah gaya bahasa yang paling banyak. Dalam setiap puisi, asonansi memang ada. Asonansi dan juga aliterasi. Baik, kita perhatikan dalam baris keempat ya. Dalam baris keempat tersebut, baiklah berhenti kita di sini.
Cuba anak-anak pelajar perhatikan. Apa vokal yang kerap diulang di sini? Ingat ya, asonansi adalah ulangan bunyi vokal. Di sini yang paling banyak ialah vokal I. Ya, vokal I. Dan baiklah berhenti kita di sini. Ada juga gaya bahasa inversi kan? Gaya bahasa inversi iaitu ayat songsang. Sepatutnya, baiklah berhenti kita di sini. Baik, kita cuba lihat pula baris seterusnya. Ya, baris seterusnya iaitu aliterasi pula. Aliterasi terdapat dalam rangkap 2 baris 2. Ya, dalam rangkap 2 baris 2. Bertitah kepada 3 menteri. Bertitah kepada 3 menteri. Konsonan yang diulang di sini ialah T. Ya, konsonan yang diulang ialah T. Seterusnya ada lagi gaya bahasa iaitu gaya bahasa singkop. Anak-anak pelajar masih ingat kan? Apa itu gaya bahasa singkop? Singkop ialah singkatan kata. Cuba perhatikan. Rasaku. Ya, rasaku ini sangatlah dahaga. Anak-anak cuma ambil rasaku. Gariskan ku. Ya, gariskan ku di sini. Ingat ya, anak-anak pelajar sebenarnya masih pada kertas soalan. Menanda jawapan dalam kertas soalan. Berikutnya bahasa istana. Kita tengok semula dalam rangkap 1. Atas sekali. Ya, dalam rangkap 1, titah baginda Raja Sultani. Di sini terdapat gaya bahasa istana iaitu titah, baginda dan juga sultani. Terakhir sekali gaya bahasa yang boleh dikenal pasti di sini ialah repetisi kata. Repetisi iaitu pengulangan, ya, pengulangan kata. Jadi perkataan yang dikenal pasti di sini yang banyak kali diulang ialah perkataan menteri. Perkataan menteri ada terdapat dalam rangkap kedua sebanyak 2 kali dan rangkap ketiga sekali saja. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita perhatikan pula jawapan bagi 1B. Jawapan di sini adalah berdasarkan kepada rangka jawapan yang kita sudah buat tadi, iaitu dalam kertas soalan. Ya, anak-anak pelajar, jangan sekali-kali lupa. Jawapan anak-anak pelajar mestilah dalam bentuk esei atau perenggan. Kalau tak jawab dalam bentuk esei, apa jadi? Markah akan ditolak. Ya, markah akan ditolak. Kebiasaannya markah akan ditolak sebanyak 1 markah. Rugilah kalau markah kita dah cukup-cukup makan saja. Bila dah ditolak, rugi kita. Kita baca dulu seperti selalu jawapan bagi 1B daripada rangka jawapan yang kita buat tadi. Di sini cikgu buat dalam bentuk esei. Tak perlu jawapan itu terlalu panjang. Yang pasti ada fakta dan ada contohnya. Baik, contoh jawapan 1B. Gaya bahasa yang terdapat dalam puisi ini ialah asonansi. Contohnya, baiklah berhenti kita di sini. Ya. Dan di sini, ingat, anak-anak pelajar mesti gariskan I. Vokal I mesti digariskan. Dan markah yang kita dapat di sini ialah 1 untuk asonansi dan 1 lagi untuk contoh. Gaya bahasa yang kedua ialah aliterasi. Ya, aliterasi dengan contoh di sini ialah bertitah kepada 3 menteri. Ingat, gariskan T. 1, 2, 3. Bertitah kepada 3 menteri. Markah di sini yang anak-anak dapat kutip ialah 1 tambah 1. Seterusnya gaya bahasa singkop. Contohnya rasaku. Gariskan ku. Kalau tak garis ku, memang tak dapat markah. Berikutnya terdapat juga bahasa istana. Contohnya titah
baginda dan juga sultani. 1+1. Gaya bahasa berikutnya ialah inversi. Contoh, baiklah berhenti kita di sini. Ya. Kenapa inversi? Sepatutnya ayat itu ditukar kepada baiklah kita berhenti di sini. Akhir sekali ialah repetisi kata, contohnya menteri. Dan markah di sini ialah berapa isi kita bagi tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, sepatutnya 6 darab 2 berapa? 12 kan? Tapi markah maksimum di situ hanyalah 8. Walaupun anak-anak pelajar menjawab dengan mendapat markah 12 markah, tapi pelajar hanya akan mendapat markah maksimum 8 markah. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita akan perhatikan pula soalan 1C, iaitu soalan penghasilan dan penciptaan karya. Di sini, pelajar perlu memerhati kata kunci dalam soalan iaitu penciptaan 2 rangkap syair bertema kasih sayang. Ya. Dalam penciptaan karya, pelajar mesti mengikut panduan penciptaan. Ya, yang penting pertama di sini ialah mesti menepati tema. Ya, pelajar mesti menepati tema kerana tema di sini akan memberikan 2 markah. Kita perhatikan sekejap. Kita perhatikan sebentar tentang pembahagian markah bagi soalan penghasilan ataupun penciptaan puisi. Dalam penciptaan puisi terbahagi kepada 4 kriteria, iaitu tema atau isi 2 markah, bentuk 2 markah, gaya bahasa 2 markah dan juga kreativiti 2 markah. Keseluruhannya markah di sini ialah 8 markah. Baik, kembali kita kepada panduan penciptaan. Ya, yang pertama, sebab markah di situ untuk tema mula-mula sekali. Jadi, pelajar-pelajar mesti menepati tema supaya anak pelajar dapat mengutip 2 markah penuh untuk tema. Ingat ya, tema di sini ialah tema kasih sayang. Elakkan daripada memberi unsur-unsur negatif. Okey. Yang kedua ialah bentuk. Ya, yang kedua bentuk mesti menepati bentuk syair. Di sini pelajar mesti tahu ciri syair. Ya. Ciri syair iaitu 4 baris rangkap. Semua barisnya adalah maksud ataupun sebuah cerita. Rima akhirnya sama iaitu A. Sekiranya pelajar-pelajar menepati bentuk syair, sudah tentulah 2 markah itu akan menjadi milik anak-anak. Baik, seterusnya pilih gaya bahasa yang sesuai dan menarik. Ya. Untuk mendapatkan markah 2 markah. Dan terakhir sekali, markah kreativiti dinilai secara keseluruhan puisi tersebut. Puisi yang anak-anak hasilkan tersebut. Pastikan anak-anak menulis tajuk syair. Jika tiada tajuk, 1 markah akan ditolak daripada markah kreativiti anak-anak. Sekiranya pelajar hanya menjawab 1 rangkap syair sahaja, sedangkan dalam soalan meminta anak-anak menjawab 2 rangkap. Jadi, markah maksimum yang diberikan kepada anak-anak pelajar di sini hanyalah 4 markah. Baik, cikgu ingin memberi peringatan penting kepada anak-anak pelajar. Ya, peringatan penting kepada anak-anak pelajar. Jangan sekali-kali anak-anak pelajar menyalin soalan. Maknanya, kalau dalam petikan soalan tu diberi syair, anak-anak salin balik syair tersebut. Ataupun anak-anak pelajar salin lirik lagu atau puisi-puisi yang popular tanpa mengubah puisi tersebut. Itu disebut sebagai ciplak. Baiklah, anak-anak pelajar, kita perhatikan pula jawapan kepada soalan penciptaan. Ya, bagaimana cara untuk kita mendapatkan markah 8 markah. Sayang Bonda. Tajuknya di situ ialah Sayang Bonda. Cikgu baca begitu sajalah di sini.
Duhai bonda juwita hati, kasih sayangmu tidak terperi. Rindu padamu sehari-hari, ketemu denganmu amat ku nanti. Virus 19 jadi penghalang, rindu padamu bukan kepalang. Usahlah ibu berhati walang, kami anakmu pastikan pulang. Baik, kita perhatikan. Adakah ia menepati tema? Untuk melayakkan kita mendapat 2 markah. Ya. Jadi, kalau dah sebut dah dalam puisi tersebut tentang kasih sayang, bonda, rindu, sudah tentu menepati tema. Anak-anak sudah pun mendapat 2 markah untuk tema di sini. Bentuk, cuba perhatikan. Ya. Di sini, dalam rangkap 1, sudah pun menunjukkan tentang rima A. Ya. Hati, terperi, sehari-hari, ku nanti. A. Begitu juga dalam rangkap kedua. Bentuk pun anak-anak dah dapat 2 markah. Gaya bahasa. Gaya bahasa juwita hati. Sehari-hari. Ya. Sehari-hari kata ganda. Juwita hati, diksi yang menarik. Padamu, ku nanti, sayangmu. Apa di situ? Singkop kan? Jadi, sudah lebih daripada 3 gaya bahasa. Tu belum lagi kita lihat asonansi dan aliterasi. Yang memang dah sedia ada dah. Asonansi dan juga aliterasi memang dah sedia ada dalam setiap puisi kita. Juga 2 markah dan kreativiti. Tajuk pun anak-anak dah buat dah. Sayang bonda. Memang kalau cikgu yang bagi markah, cikgu akan bagi markah bagi puisi ini sebanyak 8 markah. Markah maksimum sudah pun pelajar dapat. Baiklah anak-anak pelajar. Teknik menjawab soalan kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Cikgu percaya anak-anak pelajar dapat menjawab soalan untuk bahagian A dalam bahagian 2 dan juga bahagian B iaitu soalan 1 dan juga soalan 3. Ya, soalan 1 ingat tu. Soalan 1 ialah soalan puisi klasik dan soalan 3 ialah soalan puisi moden, itu saja. Kedua-dua puisi ini sama saja sebenarnya cara kita nak menjawab. Ada penciptaan. Bentuk yang sama. Jadi, cikgu harap anak-anak pelajar dapat mengulang kaji dalam masa yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Bagi cikgu tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk anak-anak menempuh alam perjuangan di Dewan Perperiksaan. Cikgu doakan supaya anak-anak pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan cikgu sebenarnya hanya setakat ini sahaja. Ya? Mungkin kita akan berjumpa lagi pada lain siaran. Mungkin cikgu akan membincangkan tajuk-tajuk yang lain pula. Jadi, cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar, semoga semuanya berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.